Hai, pening nak makan apa ke tu? Sampai dah kurus kering dah tu badan. Okey, jangan risau. Okey, hari ni kita nak belajar kesesuaian makanan mengikut penyakit. Jadi, jika ada penyakit tertentu, ada sesetengah makanan yang kita kena elakkan. Okey, so permulaan kita kena faham lah, functional food adalah makanan yang sangat bagus untuk kesihatan kita. Sebab dia boleh mencegah daripada penyakit kritikal, mengelakkan kekurangan nutrisi dan membantu pertumbuhan badan yang lebih baik. Okay, kena ingat makanan functional food ni bukan untuk merawat penyakit kritikal, tapi ia adalah support ataupun membantu pertumbuhan badan yang lebih baik lah. Okay. So, contohnya adalah makanan yang tinggi dengan serat, vitamin, mineral dan lemak baik. Okay, buah kiwi, beri, badam, pistachio, salmon. Okay, seperti rempah, seperti kunyit, halia, kayu manis dan fortified food ataupun makanan yang kita dah ubah suai yang tinggi dengan sumber-sumber mineral yang lebih baik lah. Contohnya jus buah, susu daripada bahan alternatif badam, beras dan santan. Makanan lain kita boleh makan, antaranya yang tinggi dengan omega 3 untuk mengurangkan keradangan, membantu fungsi otak dan jantung, antaranya sardin, salmon dan flaxseed. Antioksidan sangat bagus untuk mengelakkan kerosakan sel dan penyakit kronik. So, kalau nak elak daripada penyakit kanser, jantung dan diabetes, kena makan makanan yang tinggi dengan antioksidan. Contohnya madu. Perlu diingatkan bahawa pesakit yang kritikal, anda yang perlu memakan ubatan untuk tempoh masa yang lama, anda kena perhalusi makanan ataupun herba yang menyebabkan food drug interaction. Setiap makanan ni dia ada tindak balas dalam badan. Kalau boleh, makanan yang mengandungi herba ataupun yang mempunyai bahan aktif yang tinggi kena elakkan ambil pada hari yang sama anda ambil ubatan. Contohnya, makanan yang mengandungi jus limau gadang, jus apple dan jus mengkudu. Sebab apa? Dia ada flavonoid. So dia boleh menyebabkan ada tindak balas pada ubatan yang anda ambil. So kalau boleh, jika anda mengambil ubatan kimia, kena elakkanlah 3 jenis jus ini. Contoh lain, herba dan makanan yang terkenal mempunyai kesan interaksi bersama ubatan: ginseng, ginkgo biloba, jus mengkudu, ekstrak bawang putih, teh hijau, herba St. John Wort, evening primrose oil. So di Kulusa kita tak gunalah herba-herba ni semua. So bagi anda yang ada penyakit kritikal, kena elakkanlah semua herba-herba ni. Seterusnya, jika anda menjalani rawatan kemo, kena elakkan herba ini. Ini yang herba yang tidak sesuai lah jika anda menjalani rawatan kemo. Bagi pesakit dialisis ataupun buah pinggang, anda kena elakkan buah yang tinggi dengan potasium. So, buah yang dicadangkan apple, blueberry, jambu batu, nanas, lemon dan pear. Kena elakkanlah buah petai, avokado, mangga, kurma, kismis, kiwi, pisang, delima, durian Belanda ini antara buah yang tinggi dengan potasium, so kena elakkanlah. Jika di Kulusa, kebanyakan kita punya makanan adalah low potasium. Jadi tak ada masalah lah untuk pesakit buah pinggang untuk mengamalkan makanan yang Kulusa sediakan. Paling penting bila ada masalah penghadaman, dalam masa yang sama ada penyakit kritikal, kalau boleh anda rujuklah dalam buku 63 resepi sihat dan mesra perut ni, apa makanan yang mesra perut, yang tidak menyebabkan masalah penghadaman. Contohlah buah pear. Walaupun dia low potasium, tapi tak sesuai untuk yang ada masalah kembung. Jadi, untuk list makanan apa yang boleh dimakan untuk anda yang ada masalah penghadaman, boleh rujuk shopping list dalam buku ni lah sebab ada banyak. So, boleh rujuk dalam tu. Kesesuaian produk Kulusa mengikut penyakit. Madu ni boleh tak diamalkan untuk pesakit kencing manis? Untuk pesakit kencing manis, limit yang dibenarkan adalah satu sudu besar sahaja. Iaitu 21 gram. Anda kena limitkan satu hidangan 50 gram karbohidrat sahaja bagi pesakit kencing manis. Jadi pesakit kencing manis, cara nak ambil madu adalah anda kena makan bersama buah. Potong buah, bersama serat dia. Kalau ada kembung, buang kulit dia. Kalau tak ada kembung, boleh makan bersama kulit buah apple tu. Dan cicah bersama madu. Sebab apa? Serat ni dia akan melambatkan penyerapan gula ke dalam darah. Pun begitu, rawatan yang lebih sesuai untuk masalah kencing manis, pemakanan anda kena lebihkanlah
Okey, lemak baik dalam masakan. Contohnya minyak kelapa anda tanak bersama nasi yang anda masak. Okey, lepas tu santan anda masukkan dalam masakan. Jika anda ada masalah kerap lapar dan nak kurangkan pengambilan karbohidrat, boleh amalkan susu Yusrong. Okey, kacau 3 pusingan sahaja bersama air panas. Okey. Seterusnya adalah minyak gesta. Okey, elakkan penggunaan jika ada anxiety tahap 3. Okey, anda kena mulakan dahulu dengan step menggunakan set terapi doa dahulu, buat mandian 3 hari berturut-turut, barulah badan anda bersedia untuk rawatan otot. Okey, seterusnya boreh gesta. Okey, rendaman kaki hanya sesuai selepas tiada simptom melayang. Okey. Kalau anda ada simptom melayang, rasa nak pitan dan nak jatuh, kena elakkanlah rendaman kaki. Okey, sebab rendaman kaki ni dia akan menurunkan tekanan darah dan mengeluarkan toksik. Okey, jadi anda yang kekurangan nutrisi, kurang sesuai lagi buat rendaman kaki. So, yang terbaik adalah anda kena lebihkan dahulu urutan pada bahagian bahu, pada bahagian pipi, okey, dan bahagian perut. Okey, pemakanan kena lebihkan jus buah bercampur dengan madu kuhani. Tolong elakkan madu tualang, madu yang bersifat panas, sebab akan menyebabkan anda punya pitam lagi teruk lah. Okey, selepas badan dah stabil, barulah buat rendaman kaki. Okey, seterusnya penggunaan Gazaiti Gummy untuk GERD tahap 3. Okey, GERD tahap 3 yang ada simptom reflux dan sesak nafas 24 jam, elakkan dahulu Gazaiti Gummy. Okey, hanya amalkan selepas 2 minggu urutan, berfokus pada bahagian perut dan ulu hati. Okey, jika GERD tahap 1 dan 2, amalkan selepas seminggu urutan dan rendaman kaki. Okey, rawatan yang terbaik, fokus dahulu urutan bersama perawat. Jika GERD tahap 3, okey, dan lakukan rep boreh pada bahagian ulu hati. Okey, pemakanan terbaik untuk GERD adalah madu kuhani kerana tidak masam dan tidak panas. Okey. Seterusnya, untuk pesakit buah pinggang ataupun dialisis, dapatkan dahulu nasihat doktor. Okey, untuk kandungan potasium, sebab dalam Gazaiti Gummy pun ada potasium. Okey, sebab kita menggunakan cekur. So, jika penggunaan anda di bawah 2500 mg sehari, ini adalah keperluan nutrisi potasium kita sehari. So, satu biji Gazaiti Gummy hanyalah 1.581 mg. Okey, maka sangat sedikit. Okey, low potassium level. So, boleh diamalkanlah bagi anda yang ada masalah dialisis ataupun buah pinggang untuk amal Gazaiti Gummy. Okey, Gazaiti Gummy ni adalah makanan untuk beri kesan tenang bagi yang ada anxiety dan gastrik terlalu teruk. Okey, so boleh amalkan jika ada masalah dialisis ataupun buah pinggang, sebab kuantiti potasium dia tak tinggi. Seterusnya, Kucanda ataupun Kudinda. Okey, elakkan penggunaan di awal rawatan untuk yang anxiety, tekanan darah tinggi dan simptom berdebar. Okey, fokus dahulu kepada Gazaiti Gummy dan rendaman kaki boreh untuk masalah ini. Okey, Kudinda ataupun Kudinda ni sesuai untuk pencegahan, bukan untuk rawatan penyakit kronik. Okey, perlu diingatkan ia adalah pencegahan. Okey, jadi elok diamalkan untuk orang yang sihat. Tolong elakkan Kudinda atau Kucanda ketika demam dan simptom badan panas. Tu ada sakit gusi, sakit gigi, ulcer mulut, kena elakkanlah. Okey, elakkan penggunaan bersama ubatan untuk mengelakkan kesan interaksi dengan ubatan yang anda ambil. Okey, sebab dalam Kudinda ada kacik Fatimah. Okey, kalau boleh, kalau nak amalkan ubatan, habiskan dahulu ubatan, esok barulah amal Kudinda. Okey, so Kudinda ni dia, apa sifat dalam Kudinda ni? Dia ada antioksidan. Okey, so sangat baguslah untuk elakkan penyakit-penyakit yang kritikal ni. Okey, anti-karsinogenik, mengelakkan insiden tumor. Okey, dan isi padu tumor. Phytoestrogenik, okey, sangat bagus mengelakkan obesiti bagi wanita yang menopause sebab dia boleh bersifat lipolisis. Okey. Seterusnya, mencegah insiden osteoporosis bagi wanita yang menopause. Okey, seterusnya, kacik Fatimah ada antibakteria dan antifungus. Okey, selain itu, dalam Kudinda atau Kucanda ada juga halia. Okey, cuma kuantiti dia taklah sebanyak kacik Fatimah tadi. Okey, so untuk yang anxiety, halia kurang sesuai. That's why saya cakap Kucanda, Kudinda kurang sesuai bagi yang masih ada anxiety. So, halia ni bagus bersifat anti-kanser. Okey, yang ni bukan saya tulis tapi ada dalam kajian dalam buku ni, Herba Emas Negara yang dikeluarkan oleh FRIM. Okey. So, dalam ni dia menulis bahawa halia ni bersifat anti-kanser, okey, anti-diabetik, anti-radang dan mengawal autoimun. Okey, hepatoprotektif. So, melindungi hati. So, bagus untuk hati lah.
So yang ada masalah hati jangan takutlah untuk amal kukanda ataupun kudinda. Okey, seterusnya si tenang. Okey, pesakit buah pinggang ataupun dialisis, tolong dapatkan dahulu nasihat doktor untuk kandungan potasium anda. Okey. So kalau satu sudu besar si tenang 14.41 mg, maka sangat sedikit kandungan potasium ataupun low potassium level. Okey, jika anxiety dan gastrik terlalu teruk, maka boleh amalkan si tenang. Setelah sembuh anda boleh stop penggunaan, tak ada masalah. Okey. Cuma saya nak beritahu adalah si tenang ni sesuai untuk anda yang ada masalah dialisis ataupun buah pinggang sebab dia rendah kandungan potasium. So boleh ambil satu sudu besar. Okey. So kalau dua sudu besar pun baru 28. Okey. Si tenang, untuk penyakit dialisis atau buah pinggang kena elakkan buah avokado sebab dia menyumbang 37% daripada had diet seharian untuk potasium. Okey, untuk si tenang sesuai diamalkan bagi masalah hati, darah tinggi dan kencing manis. Okey, dia sejenis minuman. Okey, sebab apa? Roselle dalam tu bersifat anti-hypertensif. Okey, dia boleh menurunkan tekanan darah tinggi. Okey, tahap 1 dan tahap 2. Anti-diabetik, dia boleh merendahkan tahap glukosa. Okey, anti-hyperkolesteromik. Okey, dia merendahkan kolesterol. Okey, dia boleh mengelakkan aterosklerosis. Okey, dia bersifat melindungi hati sebab bersifat hepatoprotektif. So bagus untuk hati lah. Okey, jadi bagi yang ada masalah kencing manis, masalah hati, okey, darah tinggi, sesuai untuk amalkan si tenang untuk sebagai minuman harian. Okey. Untuk pesakit kritikal, okey, produk kelusa yang disyorkan adalah produk luaran. Contohnya minyak gestar, boreh dan tangas. Namun untuk produk makanan, madu, koko, BHP, Eustrong, brownies, serbuk perasa, tembak angin, kebabom dan sirih adalah makan harian yang selamat untuk dimakan. Okey. Namun jika ada alahan kepada kekacang, semua produk kelusa yang mengandungi badam juga perlu dihindari. Contohnya susu Eustrong, brownies dan koko BHP. Okey, so anda kena faham apa penyakit anda, barulah anda tahu apa nak makan dan apa dielakkan. Okey, untuk maklumat lanjut boleh hubungi guide Kulusa.